Baik, Kerajaan Negeri Sabah laksana pelbagai program demi menjamin kesejahteraan kanak-kanak. Perincian lanjut kita bersama Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan Ijam. Ya Alif, Kerajaan Negeri menerusi Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat terus komited dan cakna terhadap kesejahteraan kanak-kanak di negeri ini. Usaha itu dijayakan melalui jabatan dan agensi di bawah kementerian dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif dan program untuk mendukung kesejahteraan golongan berkenaan. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Flovia Ng berkata, selain itu pelbagai bantuan turut disalurkan melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. Tambahnya, kanak-kanak bukan sahaja perlu disayangi, malah perlu dilindungi serta menghormati hak-hak mereka dan diberi peluang untuk mencapai perkembangan yang holistik dalam persekitaran kondusif. Perancangan itu memang banyak, ya, dan kita akan tumpukan apa yang memberi kepentingan kepada kanak-kanak kita sendiri, dan saya percaya agensi-agensi di bawah kementerian ya akan membuat satu perancangan yang lebih baik daripada apa yang kita telah buatlah. Saya percaya KPMKR di bawah SMJ ini mempunyai program-program yang lebih baik. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Bulan Kebajikan dan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2022 di Sandakan. Dalam pada itu, Datuk Flovia memaklumkan sebanyak 37 pusat perkembangan kanak-kanak PPKK telah diwujudkan di seluruh negeri. Ini termasuk di kawasan luar bandar yang tidak mempunyai kemudahan asas pembelajaran awal kanak-kanak yang juga terbuka kepada kanak-kanak kurang upaya. Sempena sambutan ini, pelbagai pengisian program diadakan. Antaranya Mari Menanam dan Kitar Semula, kelas muzik dan seni, pertandingan mewarna serta kesihatan dan kebersihan untuk kanak-kanak. Kepimpinan baharu Parlimen Batu Sapi Sandakan komited menyokong usaha pihak sekolah meningkatkan prestasi pelajar di kawasan tersebut. Ini termasuk memperluaskan program ke kawasan kampung bagi menyebar luas kepentingan pendidikan kepada anak-anak di peringkat akar umbi. Ahli Parlimen Batu Sapi Hairul Firdaus Akbarhan berkata, usaha tersebut antara pendekatan yang akan dilaksana dalam mencorak masa depan anak-anak sekaligus memperkukuh kesepakatan pihak sekolah dan ibu bapa memperkasa bidang pendidikan di Batu Sapi. Kita boleh cuba pendekatan yang baru untuk libatkan lagi masyarakat kita, terutama di kampung-kampung, supaya mereka menganggap pendidikan ini bukan setakat menimba ilmu, tetapi juga boleh merapatkan hubungan silaturahim dan seterusnya mewujudkan satu keadaan yang cukup harmoni. Beliau ditemui pemberita RTM dalam Majlis Perasmian Hari Kantin dan Kerjaya Sekolah Kebangsaan SK Kampung Bahagia Batu Sapi Sandakan. Sementara itu, Guru Besar SK Kampung Bahagia Jumani Maning berkata, program seumpama wadah pihak sekolah dalam menyediakan aktiviti yang memberi manfaat kepada pelajar. Kita mendedahkan kepada murid-murid tentang kerjaya, jenis pakaian, dan kepada ibu bapa kita mengeratkan silaturahim, hubungan kita dengan ibu bapa semakin rapat dan kita dapat mencemerlangkan SK Kampung Bahagia. Dalam majlis ini, Pejabat Parlimen Batu Sapi menyumbang dana berjumlah RM5,000 untuk membantu menyediakan keperluan sekolah berkenaan. Pameran Projek Pelajar dan Pertandingan Reka Cipta dan Inovasi ke-25, Projek 25, Politeknik Kota Kinabalu PKK antara platform terbaik memupuk budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar. Program anjuran Jabatan Pelancongan dan Hospitality PKK yang mempertandingkan 8 kategori itu berupaya menunjukkan kemahiran pemikiran aras tinggi pelajar dalam usaha menghasilkan inovasi terbaik untuk meningkatkan kualiti hidup. Antara kategori tersebut ialah inovasi kejuruteraan, penyelidikan kejuruteraan, produk inovasi terbaik, penyelidikan terbaik dan jabatan terbaik. Ketika merasmikan penutupan program berkenaan, Timbalan Pengerusi Persatuan Hotel Malaysia Fiona Hagan berkata, program ini sekaligus dapat menyediakan pelajar dengan peranan yang lebih besar dalam pendidikan inovatif. Absolutely. I think that this is a really important part of education. I think this is a really important part of actually coming out of the pandemic the last few years. I see a lot of very excited faces. I see a lot of energy to inspire people to think differently and to really encourage them to think forward about what is needed in the future.
Pemenang Projek 25 akan mewakili PKK ke pertandingan peringkat antarabangsa. Sebenarnya saya pun tidak expect sangat sebab saya cuma follow the flow and then saya buat yang terbaik. Saya punya inovasi semua. Explanation saya yang penting saya dapat explain semua yang karena sampai itu detail lah. Dan untuk saya punya nasihat kepada semua lah. Apapun inovasi mesti yang dapat memahami dan dapat first kita kena faham sendiri untuk kasih faham orang supaya yang akan datang juga boleh faham and then dapat kasih maju lagi. Perasaan saya amat gembira lah sebab segala tugas lumur saya selama 1 tahun untuk membuat kajian ini kami dapat bersyukurlah tentang apa yang dapat nombor 1. Harapan kami mungkin kami akan perkembangkanlah kajian kami ini, projek kami ini ke pertandingan-pertandingan luar insya-Allah kalau ada rezekilah. 126 pelajar diploma semester akhir dari 5 jabatan utama PKK menyertai program ini, iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Perdagangan dan Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Sebanyak RM10,000 dana berjaya dikumpul menerusi program Kidney Run, anjuran Kelab Kebajikan dan Rekreasi Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS 2022 yang diadakan di UMS Kota Kinabalu pagi tadi. Dana itu akan disalurkan kepada Pusat Dialisis UMS Yayasan Kebajikan Negara YKN bagi membantu pesakit B40 dan golongan yang tidak mampu membayar kos rawatan di pusat tersebut. Lebih 15,000 pesakit buah yang di HUMS yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ. Jadi kita menyeru kepada masyarakat di luar sana yang boleh membantu HUMS untuk tampil ke hadapan untuk boleh menyumbang untuk pembelian mesin tersebut. Jadi dengan adanya mesin-mesin ini kita boleh memberi perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan dialisis. Saya tahu ini merupakan satu memerlukan perbelanjaan yang besar. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Seramai 500 peserta terdiri kaki tangan dan pelajar UMS serta orang awam menjayakan program larian ini melibatkan kategori sejauh 3 km dan 10 km terbuka dan veteran. Setiap peserta mendapat sehelai t-shirt, bib pelarian serta medal, manakala juara, naib juara dan pemenang tempat ketiga bagi kategori 10 km menerima hadiah wang tunai. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Alif. Alif, silakan. Ya baik, terima kasih Hijam.